Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali bersama saya, Cikgu Afzan binti Haji Zulkarnaini seperti yang telah sejanjikan. Dalam channel YouTube kali ini, Cikgu akan meneruskan tajuk perkawanan kos. Cikgu akan menyentuh teori-teori khusus yang perlu pelajar fahami untuk lebih menguasai tajuk perkawanan kos ini. Sebelum cikgu mulakan kelas, pastikan buku teks, alat tulis, buku nota dan kalkulator ada bersama dengan murid-murid. Baiklah murid-murid, kita teruskan pembelajaran hari ini. Cikgu mulakan dengan standard pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini iaitu 16.1.1 menyatakan konsep kos dan jenis kos. 16.1.2 menyerahkan komponen kos pengeluaran. 16.1.4 menerangkan maksud kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir. Baiklah murid-murid, daripada gambar-gambar yang telah cikgu paparkan semasa dalam menerangkan di TV, di channel TV, kita akan belajar berkaitan dengan perakaunan kos. Kita lihat apakah sebenarnya perakaunan kos ini. Baiklah murid-murid, perakaunan kos ialah merupakan proses penilaian dan pemprosesan data pada aktiviti yang berlaku dalam industri pembuatan dan juga industri perkilangan. Jenis-jenis industri pembuatan dan perkilangan ialah perindustrian berat dan juga perindustrian ringan. Baiklah murid-murid. Apakah dia perindustrian berat? Perindustrian berat melibatkan pengeluaran jentera dan alat-alat moden yang memerlukan kemahiran tinggi, perlukan modal yang besar dan dikendalikan oleh Perbadanan Industri Malaysia iaitu KIB-HICOM. Contohnya, membuat kereta proton saga di Shah Alam, membaki kapal di Limbungan Pasir Gudang, besi dan keluli iaitu di Perai dan Teluk Kalung. Seterusnya murid-murid, perindustrian ringan. Apakah dia perindustrian ringan? Iaitu, ianya industri memproses, industri pembuatan, industri jasa. Contohnya, kayu balak diproses menjadi perabot, papan lapis dan papan bergergaji. Kelapa sawit diproses menjadi minyak, sabun dan margarin. Nenas dijadikan jus nenas dan ditinkan. Getah diproses menjadi getah kepingan atau getah scrap. Baiklah murid-murid, siapakah pengguna perkawanan kos ini? Ya, maklumat perkawanan kos digunakan oleh pihak pengurusan. Ini bermakna perkawanan kos mengeluarkan maklumat untuk tujuan perancangan, kawalan dan membuat keputusan. Baiklah murid-murid, kenapakah pemilik kilang atau pihak yang terlibat dengan pengurusan kilang memerlukan perkawanan kos ini? Ya, tujuannya adalah untuk membuat perancangan kawalan dan membuat keputusan bagi memastikan produk tersebut mengikut kos yang telah dirancang supaya mereka dapat mengawal kos tersebut bagi menetapkan harga jualan, hasil pengeluaran dan menjamin margin untung untuk produk yang telah dihasilkan. Seterusnya murid-murid, kita lihat pula apakah konsep kos. Kos didefinisikan sebagai perbelanjaan firma terhadap penggunaan faktor-faktor pengeluaran. Baiklah murid-murid, apakah pula faktor-faktor pengeluaran? Okey, seperti yang dipaparkan, faktor-faktor pengeluaran antaranya ialah buruh, tanah, modal dan juga usahawan. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan jelaskan kepada anak murid-murid semua bagaimana faktor-faktor pengeluaran ini berkait dengan perakaunan kos. Untuk menghasilkan suatu produk,
Usahawan adalah orang yang sangat penting mentadbir dan menguruskan perniagaan serta bertanggungjawab menggabungkan semua faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan produk. Itulah usahawan. Manakala buruh pula merupakan tenaga manusia sama ada secara fizikal atau mental yang akan menerima ganjaran dalam bentuk upah bagi menghasilkan produk. Tanah pula merupakan sumber alam yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita mendapat bahan galian, tanaman, sumber laut dan hasil hutan untuk dijadikan produk. Penawarannya adalah sangat jahat. Akhir sekali, modal pula ialah harta benda atau sumber kewangan yang disumbangkan oleh usahawan bagi memastikan operasi pengeluaran produk berjalan lancar seperti mesin, jentera, kenderaan, bangunan kilang dan wang tunai. Faham tak murid-murid? Baiklah murid-murid, seterusnya jenis kos. Kos terdiri daripada dua, iaitu kos tetap dan kos berubah. Apakah kos tetap? Murid-murid, kos tetap ialah kos yang dibayar untuk penggunaan faktor-faktor pengeluaran tetap. Ianya tidak berubah walaupun pengeluaran berubah dan perlu dibelanjakan walaupun tiada pengeluaran. Contohnya, sewa kilang, gaji pengurus, insurans kilang. Manakala kos berubah pula ialah kos yang berubah mengikut tingkat pengeluaran dan tidak perlu melibatkan jika tiada pengeluaran. Contohnya, kos bahan langsung, kos buruh langsung. Okey, itulah dia kos berubah. Apakah kos yang terlibat dalam proses pengeluaran? Ya, inilah yang dikatakan sebagai komponen kos pengeluaran, iaitu kos bahan langsung, kos buruh langsung, belanja langsung dan kos overhead. Keempat-empat kos inilah dinamakan sebagai komponen kos pengeluaran. Apakah dia kos bahan langsung? Kos bahan langsung merangkumi semua perbelanjaan yang terlibat dalam pembelian bahan langsung. Ianya merupakan kos bahan utama yang diperlukan dalam pengeluaran suatu barang. Kos bahan langsung akan meningkat jika melibatkan kos-kos tambahan semasa pembelian. Antaranya, cukai belian bahan langsung, angkutan masuk bahan langsung, insurans atas belian bahan langsung. Kos bahan langsung akan meningkat selaras dengan peningkatan harga bahan langsung. Inilah dia kos bahan langsung yang telah cikgu tunjukkan dalam rancangan TV tadi. Baiklah murid-murid, kita lihat pula apakah kos buruh langsung. Belanja yang dibayar kepada buruh yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran. Upah yang dibayar kepada buruh-buruh ini merupakan kos berubah kerana semakin bertambah kuantiti barang atau perkhidmatan yang dihasilkan, semakin bertambah kos buruh langsung. Berlaku sebaliknya, apabila kuantiti barang dikurangkan, kos buruh langsung juga akan berkurangan. Ya, inilah buruh yang terlibat dalam pengeluaran suatu produk. Kecuali seperti yang ditunjukkan dalam video dalam TV tadi, iaitu gambar keempat, itu buruh tidak langsung. Seterusnya, belanja langsung.
Belanja yang turut berubah apabila berlaku perubahan dalam unit pengeluaran, iaitu contohnya bayaran royalti, cap dagang iaitu patent dan reka bentuk produk. Baiklah murid-murid, apakah dia royalti? Ya, royalti merupakan bayaran yang berasaskan penggunaan yang dibayar oleh satu pihak iaitu pemegang lesen kepada pihak lain iaitu pemberi lesen untuk suatu aset yang sedang digunakan sebagai harta intelek. Biasanya royalti merupakan seperatusan jualan kasar atau bersih yang diperolehi daripada penggunaan aset atau harga tetap seunit barang yang dijual. Sebagai contoh yang mudah dan dekat dengan murid-murid ialah artis pujaan hati semua. Apakah produk yang menjadi artis sebagai model bagi memperkenalkan produk mereka? Ya, contohnya produk Colgate dipopularkan oleh Fazura, isteri kepada Fatah Amin. Siapa tak kenal? Semua murid kenalkan. Ya, bayaran diterima oleh artis tersebut dipanggil royalti. Setakat ini, cikgu harap semua murid faham dan jelas ya. Okay, apakah pula cap dagang? Cap dagangan artinya apa-apa tanda yang boleh dinyatakan secara grafik yang boleh membezakan barang-barang atau perkhidmatan satu perusahaan daripada perusahaan yang lain. Tanda termasuklah apa-apa huruf, perkataan, nama, tanda tangan, angka, logo, jenama, tajuk, label, tiket, bentuk barang-barang atau bungkusannya, warna, bunyi, bau, hologram, kedudukan, urutan gerakan atau apa-apa gabungannya. Inilah dia contoh cap dagangan. Kan? Inilah yang biasa pelajar-pelajar murid inilah yang biasanya murid-murid lihat di televisyen, internet, iklan dan di kedai-kedai berhampiran. Betul kan murid-murid? Apakah pula reka bentuk? Ya, reka bentuk biasanya diterjemahkan sebagai seni terapan, seni bina dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Proses perekaan pada umumnya melibatkan aspek fungsi, estetika dan berbagai macam aspek lainnya yang datanya didapatkan dari kajian, pemikiran, barang otak maupun dari reka bentuk yang sudah ada sebelumnya. Inilah contoh-contoh reka bentuk produk sebuah kerusi yang telah cikgu tunjukkan sebelum ini. Seterusnya, kos prima. Kos prima ialah kos buruh langsung perlu ditambah dengan kos bahan langsung dan belanja langsung untuk membentuk kos prima. Okay, ianya merangkumi semua ya murid-murid, iaitu kita tambahkan semua ya kos bahan langsung dengan kos buruh langsung dan juga belanja langsung. Okay, inilah dia rumus kos prima. Kos overhead pula, kos yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran tetapi perlu dibelanjakan. Ianya dikenali juga sebagai kos perkilangan tidak langsung. Sebahagian besar daripada kos overhead adalah tetap dalam tingkat pengeluaran tertentu. Contoh bagi sebuah kilang ialah sewa, kadar bayaran, penyelenggaraan mesin dan juga insurans. Okey, seterusnya pula ialah gambar rajah yang di bawah ini iaitu jenis-jenis kos overhead berserta dengan contoh. Kos buruh tak langsung terdiri daripada gaji pengurus kilang, gaji penyelia kilang, gaji pengawal keselamatan kilang, penyelia stor dan juga gaji kerani kilang. Untuk kos bahan tak langsung pula ialah bahan api dan juga minyak pelicin. Bagi pentadbiran dan pengurusan kilang pula terdiri daripada belanja alat-alat kecil,
kadar bayaran, cukai tanah kilang, sewa bangunan kilang, susut nilai loji, mesin dan jentera, insurans kilang. Baiklah murid-murid, rumus kos pengeluaran tanpa kerja dalam proses. Ya, inilah rumusnya. Iaitu kos bahan langsung ditambah kos buruh langsung ditambah kos belanja langsung dan ditambah kos overhead. Seterusnya, kerja dalam proses. Okey, apakah dia kerja dalam proses? Okey, kerja dalam proses bermaksud barang siap sebahagian yang sedang menunggu penyelesaian. Yang juga merujuk kepada bahan mentah, tenaga kerja dan kos overhead yang dikeluarkan yang dikeluarkan untuk produk yang berada di pelbagai peringkat proses pengeluaran. Okey, kerja dalam proses ini terbahagi kepada dua, iaitu kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir. Kerja dalam proses awal merupakan barangan yang belum siap diproses atau barang separuh siap pada awal tempoh perakaunan dan akan disiapkan dalam tempoh perakaunan semasa. Kerja dalam proses akhir pula merupakan barangan yang belum siap diproses atau barang yang separuh siap pada akhir tempoh perakaunan dan akan disiapkan dalam tempoh perakaunan berikutnya. Inilah dia rumus kos pengeluaran dengan kerja dalam proses, iaitu kos bahan langsung ditambah kos buruh langsung ditambah kos overhead ditambah kerja dalam proses awal dan ditolak kerja dalam proses akhir. Baiklah murid-murid, cikgu telah menyelesaikan semua standard yang telah kita terangkan tadi dan cikgu juga telah menerangkan dalam rancangan TV iaitu standard pembelajaran 16.2.1 hingga 16.2.5. Jadi cikgu rasa setakat itu sahaja untuk penerangan teori-teori kos pengeluaran perakaunan kos. Baiklah, itu saja dan selamat maju jaya. #Cemerlang A+ Prinsip Perakaunan bersama Cikgu Afzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya. Semoga cemerlang. Assalamualaikum. Bye.